Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Tek Ibrahim Channel. Okey, hari ni sebenarnya kita nak share dengan korang kisah susuk. Yang mana susuk ni pernah kita dengar zaman-zaman tok nenek kita dulu. Tapi sebenarnya susuk ni bukan zaman dulu saja tau. Zaman kita ni pun masih lagi orang guna, terutamanya orang-orang yang tak ada ilmu agama sangat. Yang mana diorang ni menganggap susuk ni adalah satu benda kecantikan sahaja. Tapi dari sudut segi Islam, diorang menganggap perkara tu tak ada apa-apa. Okey. Dan kalau korang nak tahu, tujuan utama orang pakai susuk ni adalah untuk nampak cantik. Dan bila orang yang pakai susuk ni, dia orang ada keyakinan diri yang tinggi. So dia bangga dengan diri dia, dan orang lain pun turut bangga dengan orang tu. Dan dalam masa yang sama, orang yang pakai susuk tu, dia rasa diri dia ni hebat. Hebat dari mana? Dari tang bila dia nak sesuatu tu, dia akan dapat. Terutamanya kalau dia nakkan seseorang lah, seseorang tu, dia akan dapat. Ni orang yang pakai susuk ni sebenarnya dia bekerjasama dengan syaitan ataupun jin jahat lah. Yang mana jin jahat ni akan dapatkan apa yang tuan dia nakkan. Kalau korang nak tahu, susuk ni sebenarnya bomo ataupun dukun akan masukkan sesuatu ke dalam kulit kita, yang mana dia akan masukkan benang, jarum, bulu binatang atau sebagainya lah, mana bomo tu nak lah. Susuk ni dia akan masukkan ke dalam kulit kita, mana-mana tempat lah yang kita nak. Biasanya dekat kening, dekat badan, dekat mulut, dekat mana-mana lah, kat hidung ke. Dia nak tengok atas tuan yang request lah. Tujuan dekat mata tu untuk bila dia tengok je orang tu tengok kat kita kan, mudah macam jatuh cinta lah, mudah terpikat. Kalau biasanya susuk letak kat badan ni, dia nak orang yang tengok kita order dengan bentuk badan. Tengoklah tempat yang dimasukkan susuk tu. Yang penting tujuan dia untuk memikat orang yang tengok tu. Susuk ni sebenarnya dari sudut Islam amat dilarang keras dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang memakai susuk ni, mereka biasanya dah tak ambil kira tentang halal haram dan dilarang oleh Allah. Diorang ni hanya fikir apa yang dia nak je. Kebiasaannya macam tu lah. Bila sampai hidayah kat dia, kesedaran kat dia, barulah dia terfikir, oh susuk ni tak boleh kan, barulah bertaubat. Macam tu lah. Susuk ni dia diperbuat daripada emas, belian, apa lagi banyak lah kalau diikutkan tu, tengok atas bomo yang pasang lah. Dan biasanya kebanyakan yang buat susuk ni adalah kaum hawa atau perempuan. Tapi korang jangan ingat perempuan je buat, lelaki pun ada. Sesiapa yang mengamalkan susuk ni, dia bukanlah sesenang yang disangka lah. Bila dah pakai susuk tu, dia ada pantang larang. Kalau buat tu akan terima padah dia. So orang yang pakai susuk ni kena ikut betul-betul lah, jangan langgar pantang larang dia. So ada kisah daripada seorang wanita ni yang bernama Alia, yang mana dia pernah ambil susuk lah. Dan Alia ni sebenarnya dia dah ambil lebih daripada 50 susuk, 50 batang susuk lah. Dia susuk dekat mata, kat hidung, kat telinga, atas tujuan-tujuan tertentu lah. Alia ni sebenarnya salah seorang pekerja kelab malam. Adalah kisah benar dan dikongsikan sendiri sewaktu seorang ustaz ni interview dia lah sebelum ni So Alia ni bagi tahu sebenarnya dia terjebak dengan susuk ni disebabkan dia ikut kawan. Yang mana kawan dia tu adalah pekerja kelab malam tu juga. So kawan dia ni bagi tahu, kerja kelab malam ni bukan sesenang kita nak dapatkan klien. Dan kita ni kena pilih yang betul-betul lah. Nak pula kita ni asal daripada kampung. So kawan Alia ni ajaklah Alia ni pergi jumpa seorang bomo, yang mana bomo tu boleh buat susuk lah. So kawan dia ni hasutlah si Alia ni. Dia kata buat susuk supaya kalau kita kerja kita akan dapatlah pelanggan-pelanggan yang kaya kan, kita akan hidup senang kan. So kalau kita tanpa susuk ni, kita akan susah. So kawan Alia ni ajaklah Alia ni pergi jumpa seorang bomo, yang mana bomo tu boleh buat susuk lah. So kawan dia ni hasutlah si Alia ni. Dia kata buat susuk supaya kalau kita kerja kita akan dapatlah pelanggan-pelanggan yang kaya kan, kita akan hidup senang kan. So kalau kita tanpa susuk ni, kita akan susah dapat. Mungkin orang-orang yang biasa-biasa je akan kita dapat. Dan target utama kita nak dapat datuk-datuk, anak-anak datuk kan. So kat situ kawan Alia dah mula hasut Alia. Tu Alia ni pergilah rumah Tok Bomo ni kan. So waktu tu Bomo ni explain lah explain, nak pakai susuk ni kita ada pantang larang lah. Dan waktu tu dia bagi tahulah, Bomo ni biasalah dia akan bagi tahu yang baik-baik je. Yang tak baik tu dia
kurang lah bagi tahu. So senang je nak pakai susuk ni. Dia akan pakai je kat mana-mana anggota, tempat yang dia nak orang tu tertarik. Terutamanya kalau perempuan ni dekat mata lah, mata, hidung, mulut, kat muka lah, motor muka. Dan waktu Alia pakai tu, Bomo dah bagi tahu pantang larang tak boleh makan benda-benda tajam. Termasuklah tak boleh duduk bawah rumah, menyorok ataupun lalu di bawah ampaian. Senang cerita tak boleh tempat-tempat menyorok lah. Okay, tempat yang masuk-masuk bawah, macam tu bawah rumah ke. Dan tak boleh makan benda-benda tajam, termasuk sate. Di sate tu kan, sate, durian, pisang bertanduk. Sebab benda-benda tu syaitan tak suka. Syaitan tak suka benda yang tajam. Tak tahulah kan, petua dia macam tu, pantang larang dia macam tu. So kita tak tahulah. So Alia dengar je cerita macam tu, Alia kata oh senang je. So dia dah mula rasa perubahan dia kan. Beberapa hari lepas tu dia dah mulalah baca beberapa mantra. Okey, pakai susuk ni bukan senang tau. Dia kena ada juga baca mantra-mantra ataupun ayat-ayat yang diajar oleh Bomo tu supaya dipraktikkan, digunakan. Okey. Dan kalau kita tak menggunakan akan mendapat padah kat kita lah. So sewaktu Alia ni menggunakan susuk tu ataupun dah dimasukkan susuk ke dalam badan tu kan, so Alia ni rasalah perubahan dia. Bila dia pergi kerja, ramai gila orang-orang kaya berebut-rebut nak kat dia. So dia macam bangga lah. Okay, dan waktu tu dia rasa yelah, bila dah susuk kan, dia rasa apa yang dia nak, dia dapat lah, nak dapat. Cakap je lah apa dia nak kan. Lelaki ataupun sesiapa yang dia cakap tu akan bagi apa dia nak. So bila dah ketagih, happy dengan apa yang dapat, dia macam nak buat lagi. Okay. Dan waktu tu dia ajak kawan dia ni, dia ajak pergi rumah Bomo tu, dia dah mulalah susuk sana, susuk sini, nak tang badan pula supaya orang nampak badan ni seksi lah, semua dan sebagainya lah. So waktu tu Alia ni ketagih tau. Sehingga 50 cucuk susuk dimasukkan ke dalam badan. Dan sampailah satu hari tu Alia ni mula sedar. Okay, waktu tu dia nak kahwin kan. So waktu Alia nak kahwin tu, dia dah bagi tahu yang dia ni pakai susuk dekat suami dia, bakal suami dia tu lah. Tapi bakal suami dia terima dia. Dan selepas dia orang kahwin tu, suami dia kata nak tolong Alia ni buang susuk lah. Yang mana sewaktu dia kahwin tu, suami dia kata waktu Alia tidur, okay, dia dah mula nampak rupa Alia ni sangat menakutkan. Dan suami dia ni mula suruh Alia ni buang lah. Okay. Dan disebabkan itu juga, okay, Alia ni mula dah rasa macam dah tak nak guna susuk dia ni. Dan dia mula makan benda-benda yang Bomo ni tak bagilah. Okay, waktu Alia dah dapat apa dia nak, dia kahwin dengan orang kaya semua. So Alia ni mula rasa susuk yang dia ada ni dah macam tak berguna. Okay, sebab apa? Dia dah dapat suami kaya. Kalau dia tak pergi kerja pun duit dah banyak. So suami dia ni pun suruhlah Alia ni pun pergi buang lah. Okay. Sebelum dia buang tu, okay, kalau korang nak tahu, waktu tu Alia tengah mengandung tau. Waktu Alia mengandung ni, dia mengidam gila nak makan sate tau. So disebabkan dia ni tengah pantang, okay, suami dia dah bagi tahu, you tak boleh makan ni, you kan tengah pantang. Tapi disebabkan keinginan orang mengidam kan, nak juga galak sangat kan, makanlah. Okay, bila dia makan tu, padah terjadi dekat si Alia ni. Malam tu lepas dia makan je sate tu, rupa dia seperti nenek tua yang sangat menakutkan. Dan juga Alia ni dikatakan kerap kali mendatangi sesuatu makhluk yang sangat menakutkan. Waktu tu Alia ni dah macam orang gila tau. Dan suami dia ni alhamdulillah faham lah kan. So suami dia ni siap bawa ustaz lah. Dan yelah pergi berubat lah. Dan ada seorang ustaz tu bagi tahu suruh bawa Alia ni ke dukun ataupun Bomo yang pernah dia jumpa. Tapi sayang sekali Bomo yang Alia buat susuk tu telah pun meninggal dunia. Dah meninggal. Waktu tu dia minta bantuan kawan dia, tapi kawan dia ni tak dapat tolong. Dan akhirnya dia pergi ke merata tempat lah untuk buang susuk dia tu. Tapi sayang sekali susah lah nak dapat orang yang betul-betul boleh buang. Sebab bukan senang tau. Dah masuk memang susah nak keluarkan. So ingatlah, kalau dah masuk susuk ni memang susah. Dan waktu tu memang segala syaitan lah yang akan datang menghantui Alia. Waktu tu Alia diganggu gila-gila lah, okay? Sehingga menyebabkan Alia ni keguguran. Sebab stres dan disebabkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus ni, menyebabkan Alia ni keguguran. Dan waktu tu Alia ni mula meracau-racau, okay? Dia suka menjerit-jerit, dah tak urus dah diri dia ni. Dan menyebabkan suami yang dia sayang-sayang sebelum ni pun tinggalkan dia. Sewaktu Alia ni dapat tahu yang suami dia ni dah bersama orang lain, waktu tu Alia ni lagilah depression dan dia rasa macam nak bunuh diri lah. Okay? Dan waktu tu kawan Alia ni dapat tahu yang Alia ni memang orang kata dalam keadaan susah. Dan juga kesian dengan nasib Alia ni. Kawan dia yang pernah bawa dia jumpa dukun tu, dia bawa Alia ni jumpa seorang ustaz lah. Okay? Sebab Bomo ni tak boleh tolong semua, terpaksa bawa ke ustaz. Dan waktu tu
Alia ni dibawa ke sebuah pusat perubatan Islam lah. Okey, Alia ni dijaga khas kat sana untuk buang semua susuk yang ada kat dalam badan dia. Dan waktu tu memang Alia pun tengok cermin sendiri yang rupa dia sangat menakutkan, dan waktu tu dia memang insaf gila-gila lah. Okey, selama 3 tahun dia berada dekat pusat rawatan tu, dijaga oleh seorang ustazah dan dijaga juga oleh para ustazah kat sana. Alhamdulillah, perkembangan Alia ni makin pulih lah. Tapi nak hilangkan susuk dalam badan dia tu, ustazah tu bagi tahu dia kena dekatkan diri dia dengan Allah supaya benda-benda halus, benda-benda jahat tu tak terus kacau dia. So waktu tu alhamdulillah lah, Alia ni mula sedar, dia bertudung, dia bertaubat, dan kehidupan dia kembali normal. Cuma masih adalah gangguan-gangguan kecil yang masih ganggu dia. Itulah cerita dia. Okey, so korang yang kat luar sana masih lagi nak buat susuk atas tujuan-tujuan tertentu, terutamanya kalau korang ada bisnes kan, nak buat bisnes tu maju pakai susuk supaya senang orang akan datang join kita punya bisnes. Jangan mimpi, janganlah sesekali buat susuk, sebab susuk ni kalau dah kena sekali ataupun dah masuk ke badan kita ni, susah sangat nak keluar. Okey, itu saja daripada Tis. Terima kasih banyak-banyak korang yang sudi tengok video Tis ni sampai habis, dan bagi korang yang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe sekarang. Okey, itu saja daripada Tis. Jumpa di next video. Assalamualaikum.